Guru, tuan-tuan guru, para alim ulama, ketua-ketua masyarakat, barisan-barisan yang saya tak sebut satu-satu, misalnya datuk-datuk, datin-datin, dif-dif kehormat, hartawan-hartawan, dermawan-dermawan, wong-wong sogeh, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang kakak, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang hadir pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua tuan-tuan? Mudah-mudahan diberi afiah kesihatan. Alhamdulillah. Sebelum kita teruskan, sukalah saya memperkenalkan serba ringkas. Nama saya Muhammad Naim bin Sa'dun, asal daripada Banting, Selangor, sekarang menetap di Sungai Buloh. Ya, menamatkan pengajian di Universiti Al-Azhar Mesir dan sekarang menyambung peringkat master di Open University Malaysia, pendakwah bebas kita Selangor dan Kuala Lumpur. Jadi alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, tajuk pertemuan kita iaitu hikmah, syukur dan sabar. Pertama dan selamanya, kita mengaturkan banyak-banyak rasa syukur pada Allah kerana Allah pilih kita. Tuan-tuan, kalau ada di antara kita misalnya kenalan-kenalan YB, Tan Sri, kita jadi seronok-seronok. Misalnya kalau biasanya saya jumpa dengan golongan-golongan geng-geng otai ni, bila dia duduk, ustaz, sebenarnya saya ni keturunan raja misalnya. Misalnya saya ni ada keturunan kenalan dengan YB Tan Sri. Nak begitu dia jadi seronok. Tapi ada jauh yang lebih seronok daripada itu, apa dia? Iaitu apabila Allah kenal kita. Dengan apa dia? Dengan Allah Ta'ala jemput kita, pilih kita duduk di taman-taman syurga Allah ini. Subhanallah. Tuan-tuan hadirin sekalian, kata ulama, siapa yang sudi duduk di taman-taman syurga Allah di dunia lagi, maka Allah akan letakkan dia di taman-taman syurga Allah di akhirat nanti. Subhanallah. Tapi siapa yang tak sudi duduk di taman-taman syurga Allah di dunia lagi, kita bimbang, ya, dia tidak dapat untuk duduk di taman-taman syurga Allah di akhirat nanti. Subhanallah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, sebelum kita teruskan dengan lebih panjang, sukalah saya mulakan pertemuan ini dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selawat yang biasa kita bawa adalah selawat at-tafrijiyah. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلم عليه. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah mempermudahkan urusan kita. Amin insya-Allah. Tuan-tuan boleh dapatkan selawat ini di YouTube, Facebook, Instagram dan juga Google. Type saja selawat at-tafrijiyah. Ramai asatizah yang mengalunkan yang boleh kita amalkan bersama insya-Allah. Hadirin sekalian, tajuk perkongsian kita pada pagi ini iaitu hikmah, syukur dan sabar. Apa itu syukur tuan-tuan? Syukur ini maknanya menghargai nikmat. Menghargai nikmat dalam erti kata
kita menggunakan nikmat pada perkara ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan syukur ini secara ringkasnya ada 4 jalan. Yang pertama, syukur dengan hati kita. Bila Allah Ta'ala bagi kita harta, bila Allah Ta'ala bagi kita nikmat, kita apa dia? Kita redha. Kita apa dia? Redha akan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit atau banyak, walau di mana pun posisi kita. Ya, kenapalah kau duduk di Shah Alam misalnya? Kenapa tak duduk di Putrajaya misalnya? Kita dalam hidup ni kena syukur. Macam mana kita nak syukur? Dengan jalan kita melihat orang di bawah kita. Bila kita rasa kita susah, ada orang jauh lebih susah misalnya. Ya, misalnya kadang-kadang kita merungut, kenapalah Allah bagi aku gout, kecimani, darah tinggi, asma, batuk, sesama, sakit lutut. Kenapa orang lain boleh sihat? Kita jadi apa dia? Kita jadi kurang rasa syukur kita. Dengan apa dia? Mempertikaikan. Kalau dalam mempertikaikan manusia itu biasa. Tapi dalam mempertikaikan Allah ini biadab. Ya, dalam bahasa biasanya kita kata kurang ajar sedikit. Kerana apa dia? Kerana kita tak ada hak untuk mengkritik apa yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Kerana Allah bila berikan sesuatu kepada kita pasti baik. Allah bila beri kepada kita pasti baik. Walaupun pada konteks kacamata manusia itu tidak baik. Apa baiknya ustaz sakit? Apa baiknya ustaz melarat? Apa baiknya ustaz dalam hidup ni ujian demi ujian ini bertalu-talu? Jawapannya, Allah bila bagi sesuatu itu baik dalam konteks apa dia? Dalam konteks bukan sekarang tetapi untuk akan datang. Bila Allah kata misalnya Allah Ta'ala bagi sakit, Allah Ta'ala bagi kita apa dia? Gout, kecimani, darah tinggi, asma, batuk sesama. Itu adalah hadiah. Itu adalah obat untuk meringankan kesengsaraan kita di negeri akhirat. Sehingga dalam sebuah hadis sebut, diberi ujian kepada orang mukmin itu tujuannya apa dia? Tujuannya apabila dia sebelum meninggal dunia seluruh dosa-dosanya telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, syukur yang pertama dengan dalam hati iaitu redha akan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala walau apapun posisi kita berada, tuan-tuan. Dalam hidup ada di antara kita yang merasakan hidupnya gagal. Ustaz, kenapa saya tak jadi YB Tan Sri? Kenapa saya tak jadi Perdana Menteri? Kenapa saya jadi orang biasa-biasa je? Kenapa saya ni tak ada rumah yang berharga 1.8 juta ke 2 juta, 3-4 juta ke? Kenapa saya menyewa ke misalnya? Tuan-tuan, dalam hidup ini bukan kejayaan itu diukur dengan posisi kita di mana dan juga siapa kita. Tetapi ketika mana kita sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah kunci kejayaan kita. Kejayaan yang sebenar apabila kaki kanan kita mula melangkah ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita menilai bahawa kejayaan itu pada luaran pandangan manusia, kerana itu hanya topeng dia. Apa maksudnya? Kalau orang tu gelap pakai kup putih lawa dia misalnya. Kalau dia dia selekeh pakai kot sikit, pakai lawa-lawa sikit, kemas, ya, kita nampak dia tu bergaya, bahagia. Tetapi hakikat sebenarnya, tuan-tuan, tempat pandang Allah itu di dalam. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Ya, Allah tak pandang parah rupa luar kita, tapi hakikat sebenarnya yang Allah nak pandang itu adalah dalam kita. Jadi yang pertama, kita redha akan ketetapan Allah SWT. Yang kedua, syukur dengan lafaz alhamdulillah. Bila Allah Ta'ala bagi nikmat ni, kita kena berterima kasih dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan juga kepada makhluk. Kalau ada orang bagi kita bagi kita hadiah, bagi kita nikmat, kita kena berterima kasih kepada manusia. Kerana dalam sebuah hadis sebut, barang siapa yang berterima kasih kepada makhluk, bererti dia berterima kasih kepada Allah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada makhluk, dia tidak berterima kasih kepada Allah. Kerana hakikat pemberian itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cara syukur yang ketiga, tuan-tuan, adalah dengan apa dia? Dengan mensyukuri nikmat yang dinamakan panca indera. Ya, dalam kalau kitab penawar bagi hati kan. Ya, pertama sekali disebut tentang nikmat apa dia? Mata. Kenapa mata, tuan-tuan? Ya, kerana mata ini adalah punca jalan maksiat yang pertama. Ya, kerana mata
kita melihat maksiat, maka datanglah keinginan-keinginan. Sebab itu dalam hidup Islam melarang kita jangan terlalu melihat. Ya, dan yang kedua apa dia? Telinga. Jangan terlalu mendengar. Bila kita terlalu melihat, maka hilang rasa syukur kita. Boleh melihat tetapi jangan terlalu melihat. Bila kita tengok orang-orang hebat misalnya, menyebabkan kita apa dia? Kita menghina diri. Kenapalah aku ni miskin? Kenapalah aku susah? Kenapa aku tak sekaya dia? Dan kita jangan terlalu banyak mendengar. Bila kita terlalu banyak mendengar ni misalnya, kita dengar ya benda-benda yang tidak baik dan sebagainya, ataupun kita mendengar ya orang ni macam ni, orang ni macam ni, yang menyebabkan kita gagal ya menghadirkan rasa syukur pada diri kita itu sendiri. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, syukur pada panca indera ni maknanya kita gunakan mata untuk melihat benda yang baik. Ya, iaitu melihat Al-Quran dalam kitab Penawar Bagi Hati. Maksud melihat Quran tu kena baca. Bukannya apa dia? Kita framekan Al-Quran itu. Itu dia. Ya, kemudian apa dia? Tangan, kaki, apa lagi? Ya, apa jua yang namanya panca indera ni kita gunakan untuk manfaat akhirat. Dan yang keempat, cara bersyukurnya dengan menghargai, mensyukuri nikmat-nikmat lain seperti nikmat anak, nikmat harta, nikmat apa lagi? Nikmat tanah, nikmat pekerjaan dan lain-lain. Ini kaedah dia. 4 kaedah yang telah diaturkan oleh ulama untuk kita jaga, itu tanda kita syukur tuan-tuan. Seterusnya kita pergi kepada sabar. Sabar ni apa tuan-tuan? Sabar ni maksudnya menahan. Menahan apa dia? Menahan daripada marah. Itu dia. Ustaz, apa beza sabar dan redha? Sabar ni masa mula-mula kena misalnya. Kita baru je beli kereta misalnya BMW misalnya. Baru je beli kereta, baru naik ni misalnya, dah ada orang apa dia langgar kita kemik misalnya. Mula-mula kena, itu namanya sabar. Kena sabar. Balik rumah isteri tanya, "Bang, kenapa kemik-kemik ni?" Nak buat macam mana telah ditulis oleh Allah, abang redha. Redha tu lepas daripada tu. Masa mula kena, sabar. Itu dia. Ni kaedah kita tuan-tuan. Ya, sabar ni, siapa yang sabar, kata Rasulullah apa dia? Ya, dia tak marah apabila dia mendapat ujian. Kata Rasulullah, la taghdab walakal jannah. Siapa yang tak marah, bagi di syurga Allah. Tuan-tuan, jarang-jarang orang ni dia tak marah tuan-tuan. Biasanya dia marah kan. Balik rumah nanti isteri bebel, kita senyap, okey je. Isteri pun tanya, "Bang, tak marah ke?" Rasulullah kata, la taghdab walakal jannah. Ya, jangan marah, bagi kamu syurga. Tu yang abang tu tenang Allah. Hebat tuan-tuan. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati sekalian, saya nak bagi tawaran pada pagi ini, tuan-tuan. Saya nak bagi tuan-tuan kahwin lagi dengan peruntukan 1 bilion tuan-tuan. Siap rumah semua. Tuan-tuan nak ke tak? On tak on tuan-tuan? On tuan-tuan ya. Ya, nak begitu satu syarat je, iaitu jangan marah. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah kita akan cuba tuan-tuan untuk dapat yang dinamakan apa dia, yang saya cuba janjikan tadi. Tapi tuan-tuan, ada satu janji yang lagi hebat daripada Allah dan juga Rasul. Jangan marah, bagi kamu syurga. Maknanya apa dia? Kalau orang yang beriman betul-betul apa dia? Betul-betul dia akan sungguh-sungguh untuk tidak marah di syurga. Bukan apa yang saya janjikan tadi itu, malah lebih hebat lagi. Di syurga ada yang dinamanya kan mahligai istana, ada bidadari-bidadari. Sepatutnya tuan-tuan, kita jauh lebih sabar untuk tidak apa dia? Untuk tidak marah. Sabar ni bukan benda yang mudah tuan-tuan. Kerana dalam diri manusia itu, dia ada naluri marah itu. Tetapi apa dia? Jangan dibuang, tetapi kena kontrol dia. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, biasanya sabar ini dikaitkan dengan ujian. Ya, dalam hidup setiap di antara kita diuji dengan ujian yang berbeza-beza. Ada orang diuji dengan anak, ada orang diuji dengan harta, ada orang diuji dengan pangkat dan jawatan. Dan semua ujian-ujian itu terkadang kita impi-impikan. Pelik. Ya, kita impi-impikan dulu-dulu, kalaulah saya ini dapat masuk universiti misalnya, alangkah bahagia. Bila masuk universiti, pening kepala buat assignment pula. Ya, dulu kita yang nak dulu. Kita sangka dengan masuk universiti bahagia. Selesai je habis universiti, kita kata apa dia? Alangkah bahagianya kalau apa dia? Kalau saya dah dapat degree ni, saya boleh dapat kerja misalnya. Kita yang nak dulu, kita impikan, kita sangka dengan bekerja kita bahagia. Bila dah bekerja, kita dapat bos yang ya menyakitkan mata, menyakitkan hati pula. Contoh. Ya, maka apa dia? Maka
Masa tu walaupun dah ada duit sikit, masa tu kita ada impian yang lain. Kalaulah aku boleh kahwin misalnya. Ya, alangkah bahagianya. Bila dah kahwin, pening kepala pula orang tanya bila nak dapat anak. Nampak tak? Ujian ini memang akan sentiasa ada. Bila dah kahwin, dah ada anak, pening kepala lagi. Allah, macam mana nak sara anak ni? Banyak sangat pula dia punya komitmen. Tuan-tuan, dalam hidup ini kita sangka dengan kita ada duit banyak, kita sangka dengan impian yang kita nak capai itu kita bahagia. Rupa-rupanya bahagia ini datang daripada Allah, bukan apa yang kita cita-citakan itu. Subhanallah. Dalam hidup memang semua orang nak perfect, nak sempurna, daripada depan sampai belakang, daripada kanan saya sampai kiri, kiri bertemu kanan balik. Saya percaya dan yakin semua orang nak apa dia? Semua orang nak perfect, sempurna, nak kaya. Tapi kadang-kadang Allah bagi sebaliknya. Kenapa ya? Jawapannya, Allah bila memperkenankan doa hambanya itu dengan 3 peringkat. Yang pertama, Allah bagi cash and carry, dapat terus. Tuan-tuan minta, dapat terus. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah bila memperkenankan hambanya, ada kalanya Allah Ta'ala tunda, Allah tangguhkan. Kenapa ya? Jawapannya kerana Allah sayang kepada kita. Kenapa Allah Ta'ala tunda? Kerana Allah nak beri pada sesuai masanya, keadaannya, yang mana kita mampu untuk melalui ataupun untuk menggunakan nikmat tersebut dengan jalan yang baik. Saya bagi contoh. Seorang anak umur 2-3 tahun, kalau dia nakkan pisau, minta pada maknya, maknya bagi tak? Ibu tu bagi tak? Ibu tu tak bagi. Kenapa tak bagi? Kerana sayang. Kalau ibu tu bagi, itu maknanya ibu tu tak sayang anak dia. Begitulah Allah, tuan-tuan. Bila dalam memperkenankan permintaan, ada benda yang Allah tak bagi waktu tu, tapi Allah akan bagi waktu kemudian. Ibu tu akan bagi pisau, tetapi apabila anak itu sudah faham tentang kegunaan pisau tersebut, nak potong bawang ke, nak potong apa ke, waktu umur dia dah belasan tahun, dah boleh fikir baik buruk, baru ibu tu bagi. Macam itulah Allah, tuan-tuan. Dalam memperkenankan doanya, Allah akan beri ketika kita perlu dan tepat pada masanya. Sebab itu ada benda yang mana Allah Ta'ala tahu hamba-Ku ini dia belum layak untuk dapat, misalnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Izinkan saya isi minyak dulu, takut berhenti tengah jalan, tuan-tuan. Allah. Baik, yang ketiga, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cara memperkenankan Allah Ta'ala doa ini kadang-kadang tidak di dunia tetapi diberi di akhirat. Lama Ustaz tunggu di akhirat? Tak. Hidup ni kejap je. Pejam celik 20, pejam celik 40, pejam celik 50, bimbang pejam tak celik-celik, tuan-tuan. Nak bagi tahu hidup ni sekejap je, sekejap. Kita akan apa dia? Kita akan kembali ke perkampungan akhirat kita. Yang mana orang yang mana ditangguhkan doanya. Doanya banyak minta ni, banyak yang Allah Ta'ala tak makbulkan. Sikit je yang Allah makbulkan. Bila digantikan dengan berbentuk pahala yang hebat, maka dia akan sebut, ya Allah, kalaulah aku tahu doa-doa yang tidak dimakbulkan dulu di dunia dengan pahala yang sungguh banyak ini, nescaya ya Allah, aku akan minta di dunia itu seluruh doa-doa aku tidak perlu dimakbulkan. Subhanallah. Nak bagi tuan-tuan, doa yang Allah makbulkan, yang tidak dimakbulkan di dunia ini, bila ditunda, diberi di akhirat nanti jauh lebih hebat. Subhanallah. Apa yang tuan-tuan minta, misalnya nak kahwin lagi, contohlah, misalnya nak rumah baru, misalnya nak isteri baru, nak apa lagi, nak harta yang banyak, Allah gantikan di negeri akhirat dengan jauh lebih hebat. Kerana Rasulullah memandang dunia ini sebagai longgokan sampah saja. Maknanya murah aja, murah dunia ni. Allah memandang dunia ini sebagai apa dia? Seolah-olah sekepak nyamuk je, sebelah kepak nyamuk saja. Allah nak bagi tahu orang yang mana diberi ganjaran di akhirat itu jauh lebih hebat. Ni kaedah Allah Ta'ala memberi yang dinamakan apa dia? Yang dinamakan sabarnya kita terhadap apa yang Allah Ta'ala tak makbulkan doa kita, lalu diganti dengan yang lebih hebat. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Hikmah sabar ini, tuan-tuan, orang yang sabar, redha akan ketetapan Allah, dia akan memiliki jiwa yang sangat tenang. Kerana disebut dalam sebuah hadis, sangat ajaib orang yang mana apa dia? Orang yang mana sangat takjub, ajaib orang mukmin ini yang mana dalam hidupnya semua baik. Bila diuji, sabar, baik bagi diri dia. Bila mendapat nikmat, syukur, baik bagi diri dia. Kenapa? Kerana kedua-duanya itu memberi pahala yang banyak.
Kita ada 5 orang anak misalnya tuan-tuan. Dalam 5 orang anak ini, yang mana 4 menyejukkan mata, qurrata a'yun. Seorang lagi menyakitkan mata tuan-tuan. Apa yang baiknya seorang ni? Kadang-kadang kita duduk merungut, ya Allah, sedangkan abah bagi ikan kembung yang sama, ya, ikan apa lagi udang yang sama, kenapalah kau boleh dapat nombor 1, yang kau seorang ni boleh dapat nombor belakang sekali? Kecewa abah, sedih abah. Ya tuan-tuan, dalam hidup ni tuan-tuan, Allah bagi ni semua yang terbaik. Boleh jadi tuan-tuan, anak yang kita sanjung-sanjung dulu, bila kita telefon serang bang kat mana, sekarang kan saya kat UK jadi CEO tu. Kamu lama tak balik ni, abah ni minggu depan nak ada appointment doktor ni, kamu tak melawat abah ke? Ya, maaflah abah sekarang busy pula, kahwin pula dengan ya orang sana, nampak tak? Rupa-rupanya anak yang kita caci maki dulu, yang mana dia nombor kat belakang sekali kat dalam kelas, dialah yang santuni kita. Waktu kita berkursi roda dia tolak, waktu appointment doktor dia yang bawa, waktu kita nak makan dia suapkan nasi kita. Allahu Akbar, luluh hati kita tuan-tuan. Dalam hidup kita kena memandang dalam kacamata hikmah. Kadang-kadang kita melihat bahawa kenapa Allah aturkan anak aku ni tak pandai. Rupa-rupanya kalaulah anak ni pandai, semua belajar tinggi, semua tinggalkan kita, siapa yang nak jaga kita? Subhanallah. Kadang-kadang tuan-tuan, perkara yang Allah Ta'ala tetapkan ni bukan untuk sekarang, tetapi untuk akan datang. Sebab itu orang mukmin dia tenang, sentiasa memandang hikmah. Bila kita tengok ada di tempat saya ni seorang imam, seorang ustaz, yang mana apa dia? Anaknya dihantar ke Mesir. Dekat sana buat apa? Dia baru habis 30 juzuk, anaknya pergi Mesir pakai seluar pendek je, isap rokok pula. Bila orang Arab tanya, Malizi, orang Malaysia, saya segan nak mengaku. Ya, hafiz 30 juzuk kat Malaysia, datang Mesir, dia apa dia? Sebab Mesir ni nak ikut apa? Ikut Nabi boleh, nak ikut Firaun boleh. Contoh. Dia pula ikut Firaun, walillahi na'uzubillah. Tapi ayah dia tenang. Ayah dia tok imam, penceramah bebas pula. Ya, bila saya tengok kenapa macam mana dia boleh tenang macam ini, sedangkan dia jadi fitnah. Anak tu jadi fitnah pada diri dia. Mesti orang tanya, apa harap je tok imam, harap je ustaz, tapi anak apa dia? Contoh kan tuan-tuan. Mungkin ada di antara tuan-tuan sekalian yang mungkin guru disiplin, cikgu guru besar ke, ya, ataupun orang ternama, yang mungkin anak-anak kita, dia apa dia menguji kesabaran kita. Orang mukmin ni dia tenang. Dia, bila tengok tok imam tu tenang dia. Bila saya kaji, Allah, rupanya sebab apa dia tenang? Sebab tu adalah sumber pahala sabar. Allah. Orang mukmin ni tenang. Kerana apa dia? Dalam hidup contohnya ada 5 orang anak ni, 4 orang ni menyejukkan mata. Dia belajar tentang hikmah syukur. Hari-hari bersyukur dapat pahala tuan-tuan. Dia sabarnya ni bukannya biarkan anak, dia cuba hantar anak pergi Mesir, cuba sekolahkan tahfiz. Tapi kerana yang namanya hidayah tu bukan milik seorang ayah tu. Ya, kerana apa? Hidayah ni tak boleh diwarisi kan? Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Nak bagi tahu, ayah tak boleh bagi hidayah. Rasulullah sendiri tak boleh bagi hidayah pada siapa yang disuka. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tak boleh bagi hidayah pada siapa yang kamu suka, kata Allah. Ya, sedangkan Nabi Nuh, anak-anak isteri diuji, tak boleh ikut Nabi misalnya. Nabi tu nak beritahu apa dia? Ni lagilah ustaz biasa saja, bukan nabi. Ya? Nak beritahu apa dia? Allah beri ujian tu untuk nak bagi pahala sabar. Subhanallah. Orang-orang mukmin ni dia tenang bila diuji, walaupun dalam keadaan dia ikhtiar, hantar sana hantar sini. Kadang-kadang sekolah tu dia sekolah swasta private pula, daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5, bulanan 700 itu ini 1000 misalnya sebulan, kali pula dengan 10 bulan 10,000, kali dengan 5 tahun habis puluh ribu untuk besarkan anak. Tapi akhirnya tak jadi ustaz misalnya, ataupun tak jadi tok imam, ataupun tak jadi orang, kita kata jadi benda lain misalnya. Ya, nak beritahu apa tuan-tuan? Orang mukmin dia redha dan juga sabar. Ini hebat. Sebab apa dia? Boleh jadi anak yang degil ni, anak yang tak dengar cakap ni, yang mana apa dia? Bila kita meninggal dunia, itulah waktu perubahan dia. Kita ni rajin tuan-tuan, pergi surau, pergi masjid. Ya, ada anak-anak kita yang jenis tak dengar cakap ni, tapi kita tidak berputus asa untuk memberi didikan yang baik. Suatu masa bila kita meninggal dunia, di saat anak kita uruskan kita tuan-tuan, dia tengok ada manik-manik air yang ada di kelopak mata kita, menandakan kita ni amin insya-Allah mati dalam husnul khatimah. Anak kita ni yang misalnya yang nakal sedikitlah saya katakan,
Bila tengok Allahu Akbar, macam mana ayah aku boleh dapat macam ni? Dia tahu ni adalah tanda-tanda orang mati husnul khatimah. Oh, rupa-rupanya ayah aku ni ahli masjid. Qiyamul lail tak pernah tinggal, solat duha tak pernah tinggal. Mungkin itu adalah satu detik perubahan pertama dia. Yang mana sepanjang hidup dia menyakitkan hati kita, dia beri pahala sabar pada kita. Saat kita meninggal dunia, dia berubah 360 darjah. Jadi orang yang soleh, waktu kita meninggal dunia, seterusnya dia menjadi orang yang sentiasa pula mendoakan kita. Subhanallah. Nampak tak tuan-tuan? Allah aturkan yang terbaik dalam hidup. Ya, nak bagi tahu apa pun yang berlaku semua baik. Itu dia. Kadang-kadang kita tuan-tuan, saya bagi cerita yang mudah. Kita dalam naik kenderaan ni tuan-tuan, ya, tiba-tiba apa dia? Tiba-tiba kita bawa cucu kita. Cucu kita ni asyik nak terkencing aja misalnya. Minum saja kan, nak terkencing. Kita pula lupa bawa IC dan lesen rupanya. Ya, nak dijadikan cerita, kita banyak benti-benti ni, rupa-rupanya nak sampai ke roadblock ni, elok yang namanya polis tu angkat kon-kon, dah siap dah. Allah. Nampak dalam hidup ni tuan-tuan, ada benda yang mana Allah beri ujian nak selamatkan, ujian yang jauh lebih besar. Allah bagi sakit ni dalam kitab Tanbihul Ghafilin, nak sebut apa dia? Allah bagi sakit demi sakit, tujuannya nak meringankan bebanan-bebanan kita di negeri akhirat. Subhanallah. Allah Ta'ala tahu kalau hamba aku ini, kalau tak diuji dengan sakit, tidak diuji dengan bebanan-bebanan di dunia, takut dia terbeban di negeri akhirat. Subhanallah. Ini hikmah ujian tuan-tuan, yang patut kita apa dia? Kita sabar dan kita syukur terhadap nikmat-nikmat yang banyak ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dalam hidup setiap orang posisi tak sama. Tetapi bila kita memandang posisi orang, kita nak macam dia. Saya bagi contoh tuan-tuan. Orang-orang di Shah Alam ni misalnya kan, bila kita pergi ke kampung-kampung ni, kita tengok apa dia? Kita tengok seronoknya lah orang-orang duduk kampung ni misalnya. Rumah kayu, sejuk-sejuk misalnya. Kita tanya pula dengan orang kampung-kampung di sana. Tanya, makcik, nak rumah batu ke nak rumah kayu? Nak rumah batu ni. Nak bagi tahu apa dia? Ada dua kelompok yang mana kita sentiasa memandang orang lain itu nikmat, sedangkan nikmat dan kebahagiaan itu ada di mana posisi kita berada. Subhanallah. Saya bagi contoh analogi mudah tuan-tuan. Tuan-tuan, dalam kita contohnya, ya, ada seorang keluarga duduk di sawah yang mana sedang isterinya menyedukkan nasi di atas pinggan pada suaminya, ada anak-anak bermain di sekelilingnya. Lalu pula seorang orang hartawan naik kereta hebat, memandang wah indahnya keadaan pemandangan sawah dengan suami isteri yang mana boleh bersama dalam keadaan bekerja bersama, boleh makan bersama. Ya, apalah maknanya dengan duit yang banyak ni, dengan harta yang banyak ni, tapi aku berkenderaan hebat tetapi seorang diri misalnya. Nampak tak? Yang mana dia tu dah ada kenderaan hebat, dia merasa orang yang mana di sawah itu jauh lebih bahagia. Apa kata orang yang duduk di sawah tersebut? Alangkah bahagianya bang kalau kita ada kenderaan hebat besar macam tu. Nampak tak tuan-tuan? Yang mana orang yang di sawah nakkan macam orang yang berkenderaan hebat. Orang yang berkenderaan hebat nak macam orang di sawah. Nak begitu tuan-tuan, bahagia ini sentiasa kita melihat pada orang lain, sedangkan kebahagiaan itu diimpi-impikan oleh orang lain apa yang kita miliki ini. Subhanallah. Nak bagi tahu bahagia ada di mana posisi kita berada. Allah Ta'ala sebut, ya, apa dia? Ya, Allah Ta'ala tidak bebani ujian tersebut melainkan sesuai mengikut kemampuan kita. Ya, dalam surah Al-Baqarah ada sebut kan, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak dibebani ujian seorang itu melainkan sesuai mengikut kemampuan dia. Bila Allah Ta'ala beri, Allah Ta'ala tahu kita mampu. Kadang-kadang ya Allah, bila ada ribut misalnya, tiba-tiba kita punya zinc, kita punya atap pula yang kena, orang lain tak kena. Kenapalah angin ni datang kat tempat aku? Kenapalah kita? Kenapa tak dia? Kita why me? Kita kata, Allah kata why not? Kenapa tidak? Allah Ta'ala sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak dibebani seorang itu melainkan mengikut sesuai kemampuan dia. Bila tuan ada sakit jantung, Allah Ta'ala tahu tuan mampu. Bila tuan-tuan ada gout, Allah Ta'ala tahu tuan mampu. Bila tuan-tuan ada masalah anak bermasalah, Allah Ta'ala tahu tuan mampu. Tapi jangan pula tulis status Facebook pula, hanya saya saja yang mampu misalnya. Tak perlu misalnya. Ya, nak bagi tahu tuan-tuan, Allah ni bagi sesuai. Allah Ta'ala tahu di mana posisi kita berada itu sesuai. Kenapa lah saya duduk rumah belakang? Kenapa saya tak duduk rumah depan? Allah dah tahu, dah aturkan sebaiknya. Saya bagi contoh, ada orang yang naik bas. Dia dapat tiket tu, sepatutnya dia duduk depan sekali. Tapi apa dia? Tapi dia kena duduk belakang.
Jadi dia punya marah ni marah. Kenapalah aku kena duduk belakang. Dalam perjalanan bas ni tuan-tuan, tiba-tiba ada tanah runtuh. Yang mana apa dia? Kena dulu kat orang depan tu, habis cedera ataupun meninggal dunia. Apa kata orang yang sepatutnya duduk depan, lepas duduk belakang tu? Nasib baik aku tak duduk depan. Nampak tak tuan-tuan? Dalam hidup ni, Allah cantik aturkan yang terbaik dalam hidup. Kadang-kadang kita apa dia? Kadang-kadang kita tak faham susunan yang Allah berikan dalam hidup. Habis tu macam mana Ustaz saya nak sangka baik dengan apa yang Allah aturkan? Bila Allah uji, katakan la'allahu khair, la'allahu khair. Ya, mudah-mudahan baik, mudah-mudahan baik. Bila ada kematian, bila ada sakit, bila diuji, kita sebut dalam ungkapan mulut kita dan juga hati kita, la'allahu khair, la'allahu khair. Mudah-mudahan baik, mudah-mudahan baik. Kerana Allah hanya beri yang terbaik dalam hidup kita tuan-tuan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hidup ini, untuk kita menerima nikmat, itu mudah. Tetapi dalam kita mendepani ujian, itu tidak mudah tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Pasti, confirm akan dibebani, akan diuji dengan apa dia? Dengan takut. Semua orang ada sifat takut. Takut apa dia? Takut bini tak ada. Takut apa dia? Takut misalnya takut merundum, ya, bisnes. Takut apa dia? Bila kita, ya, dalam sesuatu, anak kita takut lulus ke tak lulus periksa. Takut apa dia? Kita daripada kecil lagi kita takut. Takut ni bila temu duga, lulus ke tak lulus sekolah ni. Lepas tu apa dia? Takut ni, takut boleh dapat kerja ke tak dapat kerja, interview. Dalam hidup ni semua dalam serba takut dan takut. Jawapannya kenapa ada takut dan ujian ni tuan-tuan? Jawapannya, ujian-ujian yang buat kita bimbang-bimbang ini supaya kita sentiasa bergantung harap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, bila kita diuji ni baru ada nikmat dalam hidup. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak diuji dengan yang namanya lapar, ada nikmat tak dalam kita makan untuk dapat kenyang? Ya, masa kita apa dia? Masa kita lapar ni lah baru rasa nikmatnya makan misalnya. Bila kita apa dia? Penat bekerja, pagi petang siang malam kerja. Nikmatnya apa dia? Nikmatnya waktu kita nak berehat. Barulah terasa betapa nikmatnya rehat apabila apa dia? Adanya penat tuan-tuan. Nikmatnya apa dia? Nikmatnya kita dalam sihat ini takkan merasa nikmat sihat apabila tak adanya sakit. Bila kita na'udzubillah lah, Allah uji kita dengan lumpuh, nyamuk ni gigit kat pipi kita, kita pukul sekali, tak boleh pukul pula kan, ya, apa nyamuk tu dah gigit terbang kan, kita lumpuh tak boleh pukul, gatal pula. Masa sakit ni barulah tahu nikmat garu tu sedap macam mana. Sungguh tak tuan-tuan? Nak bagi tahu kita akan menghargai bila dah tak ada. Itu dia. Sebab itu Allah uji. Bila Allah uji ni barulah dapat nikmat solat. Sebelum ni solat nak cepat. Sebelum ni solat ni Allahu Akbar. Baru pula dapat duit pencen, fikir nak kahwin lagi ke, nak beli rumah baru misalnya. Allah, nampak tak? Tapi bila diuji oleh Allah, kerana ujian ni kan tak putus-putus setiap individu. Bila misalnya ada kematian, misalnya kematian isteri, kematian anak, bila angkat takbir ni bergetar tangan, Allahu Akbar. Rasa apa dia? Rasa feel tu lain bila saat diuji tuan-tuan. Sungguh tak? Bila habis salam orang lain, assalamualaikum, doa kejap. Tapi kita boleh kita jadi doa lama. Sungguh tak tuan-tuan? Bila saat kita diuji, kita punya doa tu kita jadi apa dia? Jadi kita khusyuk, salat kita jadi khusyuk. Ini adalah disebabkan ujian-ujian yang datang. Itu hikmah. Kita tengok, haji ni kenapa lama tak datang surau? Cuba tanya. Cik tanya. Bila tanya haji, kenapa lama tak datang surau? Apa benda yang aku nak lagi? Semua benda aku dah dapat. Hidup pun sempurna. Buat apa aku nak datang surau lagi? Nampak tak? Dia jadi sombong. Bila adanya ujian demi ujian, adanya kekurangan demi kekurangan, menyebabkan kita nak sentiasa minta pada Allah supaya apa dia? Supaya kita sentiasa bergantung harap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hikmah ujian yang datang dalam hidup ini yang perlu kita sabar dan perlu kita syukuri kerana Allah sentiasa beri yang terbaik dalam hidup kita. Itulah sedikit tuan-tuan perkongsian pada hidup kita ini. Ingat Allah Taala sebut la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang syukur pasti Allah akan tambah, dan barang siapa yang kufur sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Jadi ya, cukuplah sekadar itu perkongsian kita pada pagi ini berkaitan hikmah syukur dan sabar. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur dan hamba yang bersabar. Sebelum mengakhiri pertemuan tuan-tuan, saya ada bawa oleh-oleh
iaitu saya ada bawa madu tuan-tuan. Jadi siapa-siapa yang nak dapatkan boleh ambil dulu, dekat botol ada nombor akaun, boleh transfer bila lapang insya-Allah. Jadi baik yang ada mungkin penyakit gout, cimai, darah tinggi, asma, batuk semua, jadi boleh amalkan satu hari sebelum tidur, bangun tidur. Mari kita sama-sama tadah tangan doa pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami yang kecil maupun yang besar ya Allah. Dosa kami yang sedar maupun yang kami tak sedar ya Allah. Ya Allah, kami sedar betapa banyaknya dosa kami ya Allah. Kalau kata ampun dosa kami, kami bimbang, kami dihumban dalam neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, api laita ya Allah. Api laita pun kami tak sanggup menahan panas ya Allah. Macam mana kami perlu menanggung peritnya, pedihnya api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang mendadah tangan ini bakal jenazah ya Allah. Kami sedang menunggu kami sedang menunggu giliran kematian itu ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, apabila kami meninggal dunia nanti ya Allah, sudilah anak-anak kami uruskan jenazah kami, mandikan kami ya Allah. Alirkan air ke jasad kami perlahan-lahan kerana sakitnya sakaratul maut itu ya Allah. Sudilah anak-anak kami ya Allah, untuk kafankan kami, baluti kain kafan ke jasad kami perlahan-lahan kerana sakitnya sakaratul maut itu ya Allah. Sudilah anak-anak kami untuk salatkan kami ya Allah. Seterusnya ya Allah, iringi kami ke kuburan dan bawa kami perlahan-lahan ke liang lahat ya Allah. Langkah demi langkah, sorang-sorang tinggalkan kami. Jangan biarkan kami sorang-sorang ditemani kala jengking dan ular ya Allah. Adalah anak-anak kami yang sudi menghantarkan hadiah terbaik berbentuk doa-doanya ya Allah. Ya Allah, kami yang mendadah tangan ini ya Allah, kami banyak dosa terhadap ibu dan ayah kami ya Allah. Ada di antara kami yang ibu ayahnya telah meninggal dunia ya Allah buat selamanya ya Allah. Pada pagi ini ya Allah, kami benar-benar menyatakan rasa rindu terhadap ibu dan ayah kami ya Allah. Kami rindu di saat mana ya Allah, ibu-ibu ayah kami ini ya Allah saat membelai kami dengan penuh manja ya Allah. Ya Allah, saat ini ya Allah kami kehilangan doa-doa mustajab daripada ibu ayah kami ya Allah. Pada pagi yang berbahagia ini ya Allah kami hadiahkan doa pada pagi ini dan juga kebaikan-kebaikan pagi ini buat ibu dan ayah kami yang tercinta itu ya Allah. Ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah. Dudukkan mereka di kalangan orang-orang yang saleh dan salehin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang dah tangan ini ya Allah, yang ada sakit sembuhkan penyakit-penyakit kami ya Allah. Kami yang ada masalah kewangan bantu kami ya Allah. Kami yang ada masalah keluarga bantu kami ya Allah. Ya Allah, kami yang mendatangkan ini bersihkan hati kami daripada sifat riya, ujub, sum'ah dan takabur ya Allah. Hiasi diri kami dengan sifat ikhlas, sabar, redha ya Allah. Ya Allah, kami yang mendatangkan ini ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Segala yang baik datang daripada Allah, kelemahan atas diri saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.